Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita akan meneruskan kita punya pembelajaran Sains tingkatan 5, tajuk 5.5 minyak sawit. Okey, sebelum ni kita dah belajar 5.1 hingga 5.4. Tajuk sebelum ini adalah lemak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang minyak sawit. Okey, kalau dalam buku teks dia muka surat buku teks muka surat 160. Okay, awak boleh rujuk buku teks. Okay, nota saya adalah berdasarkan buku teks. Okey, kita pergi kepada tajuk 5.5 minyak sawit. Okay, struktur buah kelapa sawit. Okay, struktur buah kelapa sawit. Bahagian sabut iaitu mesokarp yang mengandungi minyak sawit yang paling banyak. So, ini adalah gambar struktur buah kelapa sawit. Gambar foto 5.6 ini adalah struktur buah kelapa sawit. Seperti yang anda dapat perhatikan, kita ada 3 bahagian. Okay, iaitu mesokarp. Okay, mesokarp, bahagian sabut. Okay, ini bahagian sabut. Dan bahagian isirung. Isirung bahagian dalam yang ini. Dan juga di bahagian tempurung. So, ini adalah tempurung. Okey, kita tengok 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah pada bahagian sabut, mesokarp. Bahagian ini yang paling banyak mengandungi minyak sawit. Okey, bahagian sabut. Paling banyak mengandungi minyak sawit. Okey, yang kedua adalah bahagian isirung, iaitu bahagian kernel yang mengandungi minyak isirung sawit. Dia sikit tapi paling berkualiti adalah di bahagian isirung. Okey, dan yang ketiga adalah bahagian tempurung. Tempurung ini kita juga namakan sebagai endokarp. Bahagian tempurung tak ada minyak. Okey. So kalau soalan tanya bahagian manakah di dalam struktur buah kelapa sawit yang menghasilkan minyak yang paling banyak? So jawapan adalah sabut. Tapi kalau soalan dia bahagian yang manakah di dalam struktur buah kelapa sawit mengandungi minyak isirung sawit yang paling berkualiti? Okey, so jawapan adalah isirung. Okey, seterusnya ini adalah urutan proses. Okey, urutan proses pengekstrakan minyak sawit secara industri. So, pengekstrakan minyak sawit secara industri lazimnya berlaku mengikut urutan proses yang berikut. Okey, first kali, tandan buah kelapa sawit itu akan disteril. Okay, buah kelapa sawit bersama tandannya akan disteril di dalam steam, dalam mesin lah. Mesin tu ada steam yang bertekanan tinggi pada suhu yang tinggi. So, tekanan tinggi, suhu yang tinggi. Haba daripada steam ini, first kali dia akan membunuh mikroorganisma yang ada dekat buah sawit tersebut. Okay, contohnya bakteria dan juga fungi yang boleh merosakkan buah kelapa sawit. Okay. Tujuan pensterilan ni juga, steam yang dihasilkan ini juga akan melembutkan sabut pada buah kelapa sawit. So, bila dah lembut, ini akan memudahkan buah kelapa sawit itu ditanggalkan daripada tandan dia. So, senanglah dia nak melerai. Okey, proses yang kedua adalah proses penanggalan. Bukan penanggal, penanggalan. Okey, penanggalan. Buah kelapa sawit itu dileraikan daripada tandan di dalam mesin penanggal. Namanya memang mesin penanggal. Tapi kau mesti duk terbayangan hantu penanggal yang ada kepala dengan berjujurai. Tu hantu Melayu. Okey, yang ketiga adalah pencernaan. Okey, proses pencernaan berlaku bagi proses ni lah, bukan pencernaan yang dalam badan kita tu. Pencernaan ni, buah kelapa sawit dipanaskan semula pada suhu yang tinggi. Bila dah lerai kan tadi kan, so dia akan panaskan lagi pada suhu yang tinggi dan dikacau dengan batang pemutar untuk mengasingkan sabut daripada tempurung. Tadi buah daripada tandan. Penanggalan. So, pencernaan ni dia nak asingkan pula sabut daripada tempurung. Jadi, sabut dan tempurung ni dia akan terasing. Barulah kita boleh memproses sabut, ambil minyak dia, dan tempurung dalam dia ada kernel kan, ada isirung. So, kita ambil minyak dekat dalam dia tu. Jadi dia ada dua proses sekarang ni. Satu untuk menghasilkan minyak yang banyak, satu lagi untuk menghasilkan minyak yang berkualiti. Okey.
So ada proses dua sekarang ni. Yang pertama pada bahagian sabut dan yang kedua pada bahagian isi rong. Okey, sabut pengekstrakan minyak sawit iaitu PO. Okey, sabut ini akan diperah dengan penekan hidrolik ataupun skru untuk mengeluarkan PO. So dia akan tekan minyak tu akan terturas. Okey. Seterusnya adalah proses penurasan. Gentian sabut diasingkan daripada PO melalui penurasan. Okey. Dan seterusnya akan mengalami sawit minyak tadi, dia akan ditulinkan dalam proses penulinan. Okey, di mana steam dialirkan melalui PO untuk menghilangkan bau dan menyingkirkan asid yang menyebabkan PO menjadi masam. Okey, PO. Ni ada benda binatang ni terbang depan muka saya ni. Okey, abaikan. Okey, PO disalurkan melalui karbon yang diaktifkan untuk melunturkan warna. So sekarang ni proses penulinan dia akan alirkan steam dekat minyak tadi tu. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, hilangkan bau. Dia ada bau, dia ada satu bau dia tu lah, bau yang busuk tu. Okey, so minyak PO sekarang ni dia dah tak ada bau. Kuranglah bau dia. Okey. Tapi minyak kita pun tak ada bau. Tapi kilang minyak tu, ya Allah, bau dia daripada jauh lagi dah bau. Okey, yang kedua untuk menyingkirkan asid yang menyebabkan PO itu menjadi masam. So dua proses penulinan ni, dua fungsi dia. Dan last sekali dia akan dapat PO tulen, minyak yang daripada sabut yang tulen. Okey. So tadi kita ada dua, itu adalah proses kepada sabut. Proses yang dilakukan ke atas isi rong pula. Okey, isi rong, pengekstrakan minyak isi rong sawit. Kita panggil PKO. Tadi PO, sawit minyak yang daripada sabut namanya PO. Okey, minyak yang daripada isi rong kita panggil PKO. Okey, tempurung yang mengandungi isi rong dikukus. Kukus tahu kan? Macam tu kukus air kat bawah, steam dia tu naik ke atas, dikukus pada tekanan yang tinggi. Kemudian, isi rong ini akan diasingkan daripada tempurung. So, isi rong ini akan dikeringkan dan PKO, minyak daripada isi rong tadi, akan yang dalam dia, PKO di dalam diekstrak dengan penekan hidrolik ataupun skru. So, dia akan tekan lah. Dia adalah mesin dia, nanti saya tunjuk. Okey. So, proses ini dinamakan sebagai proses penurasan. Isi rong diasingkan daripada PKO melalui penurasan. Okey, apa maksud PO tadi? PO adalah palm oil, minyak sawit yang kita gunakan kat rumah tu. Okey. So, ini adalah minyak sawit yang masak biasa tu adalah minyak sawit yang terhasil daripada sabut. Okey, PKO itu apa? Palm kernel oil, iaitu minyak isi rong sawit. Minyak ni dia lebih berkualiti dan lebih mahal lah. Of course lah, benda yang berkualiti mestilah lebih mahal. Dan dapatlah, last kali kita akan dapat PKO tulen, PO tulen dan PKO tulen. So, apa maksud PO tadi? Palm oil, minyak sawit. PKO, palm kernel oil, iaitu minyak daripada isi rong kelapa sawit. Okey. So dalam gambar yang saya tunjukkan ini adalah kilang pemprosesan minyak sawit. Palm oil mill cap. Okey, kita tengok dia adalah dia punya ini station dia dalam ni. Okey, tempat simpan dia. So ni adalah gambaran kilang minyak kelapa sawit. Kalau lah, sebab kita kan dah lama kan tak naik highway kan. Dah lama tak keluar daripada Batu Pahat ni. Okey, dah lama. Kalau kita keluar ikut, saya ikut Pagur. Dan sampai satu kawasan kita akan dapat kita akan dapat bau yang sangat busuk. Okay? Itu sebenarnya adalah bau minyak yang terhasil daripada kilang kelapa sawit. Kat situ ada. Okey. Kalau malam-malam macam seram lah juga kan. Tiba-tiba bau busuk macam tu kan. Tapi kalau malam macam kodong-kodong macam okey bau hantu. Tapi siang jadahnya dantu kan. Sebenarnya kat situ ada kilang kelapa sawit. Kilang minyak kelapa sawit. Okey. So ini adalah tandan-tandan buah sawit. Ni namanya tandan ni. Kat area kita ni biasalah kan. Banyak sangat ladang kelapa sawit. So tak
tak asing lah bagi kita yang duduk kat Batu Pahat ni. Okay? Kilang kelapa sawit. Kalau macam saya dulu, saya orang KL dan saya jarang sangat nampak buah kelapa sawit ni. Kat KL tak ada. So saya rasa macam budak-budak KL, budak-budak dekat bandar-bandar pun jarang lah tengok tandan kelapa sawit ni. So ini adalah tandan-tandan buah sawit. Okey, ini adalah mesin pengsteril. Ni mesin dia, pengsterilan ni tadi. So steril tu adalah untuk membunuh mikroorganisma. Contohnya bakteria dan juga fungi. Okey, so ni mesin dia juga, ni adalah mesin pensteril. Dan ini adalah mesin pencerna. Pencerna tadi untuk apa? Untuk mengasingkan sabut dengan tempurung. Sabut dan tempurung kita akan asingkan. So ini kita panggil proses pencerna. Ini ni mesin yang biasalah, yang kecil-kecil. Okey, kalau kilang besar-besar tu mungkin mesin dia lagi besar. Yang ni. Ini mesin yang secara automatik. Yang ini secara manual. Okey, so ini mesin pencerna secara automatik. Mesin. Tekan switch je. Semua siap. Okey, ini adalah mesin penekan hidrolik. So dia tekan, bila dia tekan minyak itu akan terkeluar. Dan dia punya sabut-sabut, dia punya hasil turasan itu kita dapat asingkan lah. Okey, ini adalah contoh minyak sawit mentah. So minyak sawit mentah ni belum lagi diproses. Minyak sawit yang kita makan, yang kita gunakan di dapur tu, itu adalah minyak yang telah diproses, yang tak ada bau, yang tulen, yang boleh digunakan, yang selamat digunakan. Kalau minyak sawit mentah ni, macam ni tau. Dia punya agak kotor lah sikit. Nanti akan ada proses-proses lain kan. So nanti dia akan alihkan steam, hilangkan bau. Lepas tu nak hilangkan warna-warna. So nanti kita akan dapat minyak yang jernih. Okay. Dan minyak sekarang mahal. Kalau minyak yang botol tu, actually minyak yang botol dia tak ada subsidi. Minyak yang paket ada subsidi. Sebab tu minyak paket tu lebih murah. Bukan sebab minyak paket itu minyak yang tak bagus. Minyak paket tu bagus. Tapi dia murah sebab apa? Sebab dia ada subsidi. Minyak yang dalam botol dia tak ada subsidi. So dalam botol tu kalau saya tengok kedai 5 kilo dah RM27, RM28 untuk 5 kilo. Tapi minyak paket sekilo, satu pack tu sekilo baru RM2.5. Kalau 5 kilo baru RM12.5. Okey. Subsidi tu apa? Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Jadi kita pandai-pandailah berjimat. Belilah minyak paket. Bukan tak bagus pun. Okey je. Okey. Kita ikut kita punya kemampuan. Okey, ini adalah penapis karbon yang diaktifkan. Okey, penapis karbon. Dan ini adalah contoh minyak sawit yang kita gunakan. Pelbagai jenama yang ada. So yang ini adalah minyak 5 kilo lah ni, botol 5 kilo. Yang ni botol 3 kilo. Okey. Itu minyak kelapa sawit. Okey, so sikit lagi sebab saya kena habiskan video ni dalam masa 15 minit sebenarnya. Ada sikit lagi 13 minit lagi. Okey, minyak sawit. Komponen minyak sawit terdiri daripada gliserol dan juga asid lemak. Komponen dalam minyak sawit terdiri daripada dua bahagian iaitu gliserol dan juga asid lemak. So, minyak sawit terdiri daripada asid lemak tepu seperti asid palmitik dan asid stearik. Serta asid lemak tak tepu seperti asid olik dan juga asid linolik. Okay, so ini adalah komponen yang terdapat dalam minyak kelapa sawit. Okay, nanti saya akan sambung di video seterusnya. Saya akan sambung mulai daripada sinilah nanti. Okay, sebab dah 14 minit. 14 minit saya kena habiskan 15 minit dia automatik. Sebab saya gunakan screencast automatic ni. Okay, saya hentikan dulu video untuk tajuk ni. Saya akan sambung ke video yang kedua. Okay, thank you class.